Terima kasih saudara majlis khidmat yang dihormati Pengurusi Komuniti Wakil Komuniti Jalan Besar Jambak SMIL, yang dihormati Timbalan Pengurusi Cik Syahrudin, sahabat saya pada Ustaz Azmi Ismail, Ketua Jawatan Agama Kontingen Perak, tentunya pada hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama pada malam ini untuk adakan sedikit tazkirah yang mana insya-Allah pada minggu depan 13 hari bulan insya-Allah kita akan menyambut satu Ramadan, menyambut puasa yang mana puasa ini diwajibkan ke atas semua orang Islam, yang balik dari Islam, yang wajib, yang tahu dirinya dah wajib mengerjakan ibadah puasa. Baik, sebelum kita memulakan mengerjakan ibadah puasa, yang pertama sekali kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan puasa. Yang mana puasa ni kalau orang tahunya puasa-puasa ni tak makan tiap hari tu, tapi yang benda-benda lain kita kena tahu juga apakah perkara yang melayakkan diri dia puasa, apakah perkara yang tidak layak baginya berpuasa, semua kena tahu. Yang mana kita tengok pada pengertian puasa, kita tengok pada pengertian puasa daripada ada dua, daripada istilah satu, daripada bahasa dan istilah. Dari segi puasa daripada bahasa dia ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara seperti makan, minum dan bercakap. Maksudnya di sini seharian kita puasa daripada lepas kita sahur sampai ke maghrib, menahan diri daripada makan, minum dan bercakap. Bercakap bukan kita tak boleh bercakap, kita boleh bercakap. Yang tidak boleh bercakap ialah perkara-perkara yang lalai, mencarut ke apa tu tak boleh. Okey. Menahan diri daripada memakan, minum dan bercakap. Ingat, itu adalah dari segi bahasa keseluruhan. Dan menyeluruh dia, daripada pengertian secara menyeluruhnya ialah syarak, iaitu sementara puasa dari segi syarak, yang ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya bermula dari terbit fajar hingga matahari terbenam dan niat puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inni nazartu lirrahman shauma, yang bermaksud sesungguhnya aku menazar dia membisu kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa benda kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita tahu mati, kita tak makan tak puasa. Kalau makan puasa dan tanda, kita orang lain tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala nampak. Itu adalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu adalah dari segi bahasa. Dari segi syarak, saya ulang balik daripada segi syarak dia, ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, memasukkan sesuatu benda dalam lubang ke rongga hidung mata, itu adalah batal puasa. Sikit takat sini sikit dia tak ada masalah. Kalau jolok sampai dalam tu, itu adalah batal puasa. Dan satu lagi, yang dah kahwin ni berjimat sehari tak boleh. Kadang-kadang tak tahu, tak kata Allah Akbar, kata nahan diri daripada puasa, makan dan minum. Tak kata, tak cakap, dia kata hari kita naik hari tak batal puasa. Kena kasi balik. Yang tu kita kena faham balik. Okey, kita rekapkan lah. Kita mana kita, saya bagi kuliah malam ni adalah bukan untuk mengajar, tapi kita berkongsi. Berkongsi, yang mana ada ilmu saya ada sikit, insya-Allah saya buatkan. Kalau ada yang saya tak betul, Allah berkata insya-Allah. Okey, kita tengok daripada hukum puasa. Hukum puasa iaitu wajib, sunat, makruh dan haram. Ada 4 hukum puasa. Apakah macam mana hukumnya? Adalah wajib, yang sunat, yang makruh, yang haram. Ada 4 hukum. Okey, termasuk puasa yang wajib yang dilakukan dalam bulan Ramadan, qada puasa Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Itu adalah puasa yang wajib kita buat. Yang wajib kita laksanakan, itu adalah wajib.
Yang pertama kali yang kita akan sambut pada minggu depan, iaitu puasa di bulan Ramadan. Qada puasa Ramadan adalah wajib. Kalau kita tinggal puasa disebabkan tertentu dan kita wajib qada, itu wajib. Puasa kifarah dan puasa nazar. Kalau bernazar, bernazar itu adalah wajib. Wajib tak laksanakan nazar. Contohlah kita ambil, kalau aku nak kahwin bulan depan, kata bujang, aku nak kahwin bulan depan, kita laksanakan kahwin dengan syarat aku menazar aku akan puasa bulan. Dia kena laksanakan puasa selama bulan. Itu adalah nazar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kena faham. Okey. Kita masuk kepada puasa sunat. Tadi puasa wajib, ni adalah puasa sunat. Puasa dalam bulan Syaban adalah sunat. Syaban, puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Lepas hari raya Aidilfitri, besoknya baru boleh puasa. Kalau kita puasa pada 1 Syawal, itu adalah haram. Orang lain sibuk nak makan, kita sibuk nak puasa. Apa lah makan sate semua sekali, tiba-tiba orang makan sate, kita tengok puasa macam orang bodoh. Itu adalah haram. Puasa kita masuk puasa yang dah kali saya masuk puasa haram. Okey. Puasa 6 hari bulan Syawal, iaitu lepas 1 Syawal 2 ke atas. Dalam bulan Syawal 6 hari sudah ada puasa 6. Kalau orang puasa 6. Yang ketiga puasa Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Sebelum Raya Haji. Raya Haji 10 Zulhijjah. Puasa Tas'ud dan Ashura yang 9 dan 10 Muharram. Puasa pada hari Isnin dan Khamis adalah sunat. Yang kadang-kadang kita tengok puasa tak puasa, hari Isnin puasa, hari Khamis puasa, itu adalah sunat. Sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Seterusnya puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan, iaitu 13 dan 14 dan 15. Itu bulan Islam. Puasa 1 hari berbuka, puasa 1 hari berbuka 1 hari, puasa 8 hari daripada bulan Zulhijjah sebelum hari Arafah bagi orang yang sedang mengerjakan haji ataupun tidak. Itu sunat. Kalau orang punya haji puasa, begitu puasa kat sini pun boleh, tak ada masalah. Itu puasa sunat. Dan puasa dalam bulan-bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Okey. Puasa makruh. Tadi puasa wajib, puasa sunat, ni adalah puasa makruh. Puasa makruh menentukan hari yang untuk berpuasa seperti Jumaat sahaja, Sabtu dan Ahad sahaja. Itu adalah makruh. Makruh boleh, berkata boleh makruh. Dan yang kedua, berpuasa sepanjang tahun. Itu adalah makruh. Ada tak berpuasa sepanjang tahun? Ada. Nak puasa bulan bersusah ni sepanjang tahun. Tak ada. Itu adalah makruh. Dan puasa yang haram. Puasa yang haram, puasa sunat seorang perempuan tanpa izin suaminya. Bulan Islam, bulan ni adalah wajib. Suami dah izinkan semua. Kalau suami tak izin, tu suami kurang tak jangan bertan je lah. Kau tak boleh puasa ni, tu suami yang kata otak dia tak betul. Okey, puasa pada hari Syak, iaitu pada hari 10 Sya'ban, tu adalah haram. 10 Sya'ban. Puasa pada hari raya Aidilfitri, ni saya cakap tadi. Puasa pada hari raya tu. Ada tengah ada puasa juga tak tahu nak rajak, aku tak puasa satu hari bulan Ramadan, aku nak puasa sambung terus pada 1 Syawal. Itu adalah haram. Jangan sekali puasa pada bulan 1 Syawal. Lepas 2 Syawal nak puasa 6, boleh, tak ada masalah. Puasa perempuan haid dan nifas, perempuan tak ada datang bulan tu, tak payahlah nak puasa. Tak payahlah nak rajin puasa. Itu adalah haram. Puasa bagi orang yang beriman melakukan menerangkan ke akademi kena berpuasa. Kalau rasa dirinya betul-betul dah tak larat, dah tak larat kita puasa, tak payahlah nak puasa. Dan kita tak mampu. Kebanyakan bulan puasa ni banyak gatal. Bukan cakap semua, saya sendiri kadang-kadang ada. Dulu bulan mata kecil-kecil macam tak tahu apa lah. Ada dia orang tak lari daripada kesilapan. Bukan nak kata kesilapan saya, tapi pengalaman yang dulu-dulu masa nakal-nakal. Semua ada dalam silap, ada dalam kitab silap dan ada kitab yang baik. Okey, seterusnya syarat wajib puasa. Yang ni kena tahu. Syarat wajib puasa, saya ringkaskan, saya sering kalau tak faham cuba tanya tu. Sebab benda-benda ni adalah asas, semua dah tahu dah semua sekali. Syarat wajib puasa itu adalah asas. Tapi yang semua dah tahu, saya cuma ulangkan balik. Ulang balik, kita ingatkan balik macam mana apa. Sebab kita puasa bulan tahun lepas, tahun ni kita tak tahu. Ada yang tak tahu niat pun dah tak ingat macam mana.
Yang lupa macam mana dia dah kahwin, dah tak tahu macam mana aku dah kahwin, dia puasa tak tahu juga. Ini kita ingatkan balik. Saya ingatkan balik. Syarat wajib puasa yang pertama sekali orang Islam. Orang Islam adalah kita sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah tak sebut ya ayyuhannas? Ya ayyuhalladzina amanu ialah menunjukkan kita semua orang Islam. Orang Islam. Sebab itulah Allah perintahkan dalam Al-Quran berpuasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Kita semua Allah khususkan kepada orang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ditadikan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhannas mengakui semua sekali orang yang wajib puasa, orang yang tak wajib puasa. Ya ayyuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Okey, akan tetapi kewajiban puasa pada bulan Ramadan perlu disyaratkan bagi ketika itu samaan antara mereka umat-umat yang terdahulu. Mana sebelum kita puasa umat-umat dulu dah puasa dah. Dah puasa lama dah. Ada tak silap kita tak ni tak silap saya yang berpuasa direct bulan ada tak silap zaman Nabi. Ada. Kita Allah Subhanahu wa taala bagi golongan daripada fajar sampai sebenarnya fajar matahari. Sikit je berapa jam je, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Berapa jam je? 11 jam, 12 jam je. Dan syarat kita wajib bila buka puasa disunatkan berbuka puasa dengan rumah. Yang bukan dengan rokok. Ada setengah ni cari mula-mula puasa cari rokok dulu ada. Mana rokok? Betul tak? Dah rokok dia dah kira-kira dah. Tapi disunatkan berbuka puasa dengan puasa rumah. Nanti kita masukkan balik dalam depan ini. Okey. Yang wajib pertama sekali adalah Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh ni biasalah. Kita semua ada yang belum baligh lagi. Yang belum baligh lagi tak diwajibkan puasa. Yang baligh. Yang ketiga berakal. Berakal orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Yang empat berupaya kesihatan dia. Yang betul-betul. Kalau betul-betul tak lagak dan jalan tak repair nak puasa ni tak payah puasa. Mana kotor balik bila dia sihat. Dan yang kelima bermungkin adalah musafir. Musafir kalau kita nak berjalan contohnya 2 masalah nak ke KL boleh lagi. Kalau betul-betul tak lagak buka lah puasa. Kalau kita nak balik kampung, kita tak kereta sampai depan tu dah buka puasa, tak? Boleh tak? Boleh. Sebab kita nak balik Kelantan. Contohnya nak balik Kelantan dengan lebih pada 2 makalah. Tak kereta masuk, kita masuk KL2, kita minum air. Boleh tak? Boleh. Tapi kita kena itu adalah dia bagikan bermungkin musafir. Okey. Syarat sah puasa Islam berakal bersih daripada haid dan nifas banyak hari dan niat. Yang itu adalah yang betul sekali niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan mestilah dimulai dengan niat. Niat puasa. Niat puasa ni kata nak puasa tak ada bentuk hari-hari pun boleh. Nak puasa direct bulan pun boleh. Nawaitu syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang besok ada kita hari-hari lah. Lepas tahu tu kita niat puasa malam tu, lepas kahwin kita niat puasa tu. Nawaitu Ramadan an ada di syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. InsyaAllah lepas kahwin kita niat sama-sama sekali. InsyaAllah. Okey, hukum puasa yang pertama kali niat. Itu hukum puasa yang pertama kali. Yang pertama sekali kena ada niat. Kalau tak ada niat, tak jadi puasa. Niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah je tahu. Dalam Islam ni kita perkara dengan 3 benda. Ikrar dengan lidah, tasbihkan dengan hati, buktikan dengan amalan. Ikrar dengan lidah kita lafazkan dengan mulut kita. Ikrar dengan tasbihkan dengan hati, niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
dan buktikan apa yang kita niat, apa yang kita lapar tadi, dan kita kena lakukan juga. Macam semayang, contohnya macam solat. Ikrar dengan lidah, usalli fardhu, aku nak pergi semayang, aku nak pergi semayang ini. Itu adalah kata-kata semangat bagi kita. Sampai kita nak semayang, kita niat pada Allah, usalli aku salli fardhu zuhri barakaatin ada amamu lillahi ta'ala. Contoh, kita akan takbir, itu adalah lafaz kita, niat kita dalam hati. Bila Allah akbar, kita niat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan, barulah cukup syarat itu. Macam puasa juga. Kita kena apa yang kita niat, apa yang kita niat, lafazkan, dan kita kena lakukan. Okey. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkannya. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan di hari, minum di hari. Apa lagi? Bertekubur di hari membatal puasa. Memasukkan sesuatu benda dalam rongga hidung ke telinga ke, tak adalah batal puasa. Batal puasa. Kita wait ke, tak rokok ke, batal puasa. Memasukkan sesuatu. Ya, dia tak makan, dia tak minum, tapi kan dia adalah batal puasa. Okey. Itu adalah rukun puasa. Rukun puasa ada 3, ada 2. Yang pertama kali niat, iaitu mengalah diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Okey. Okey, itu adalah masuk puasa. Saya ringkaskan, saya bagi poin-poin. Sebab benda ni atasnya adalah kita nak ingatkan balik, kita nak belajar balik, kita nak ingat apa yang kita lupa dulu. Mana saya ingatkan balik. Okey. Faedah berpuasa yang pertama sekali melahirkan perasaan belas kasihan terhadap golongan miskin. Contohnya, melahirkan perasaan belas kasihan. Kita tengok orang miskin. Contohnya orang miskin tak makan. Kita makan. Orang miskin makan nasi, kita makan McD. Contoh. Bila kita puasa, kita sama-sama macam ni kita jaga. Itu adalah melahirkan perasaan belas kasihan. Itu faedah berpuasa. Yang kedua, mendidik nafsu dan jiwa ke arah kebaikan. Banyakkan orang berpuasa ni banyak bersedekah. Bagi makan petang-petang dekat maghrib, sampai kat pintu. Okey ni, besok aku bagi kau tu, bagi aku. Contohnya kita ambil. Melahirkan, mendidik jiwa ke arah kebaikan. Itu adalah bersedekah, melakukan kebaikan. Yang ketiga, dapat mengasihi apa yang ditanggung oleh golongan miskin. Kita tak puasa, seolah-olah kita tak puasa ni, kita tak ada duit. Kita tak makan. Orang miskin pun tak makan dari kita makan kekasih hari. Bila kita berpuasa, kita tak makan. Macam tu lah keadaan orang bila orang miskin. Itu adalah faedah, kita ingatkan balik. Yang keempat, puasa merupakan perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga. Itu adalah benda yang wajib kita laksanakan. Okey, puasa mengajar seorang supaya beramanah terhadap diri. Ini adalah amanah diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kan puasa? Kita pergi makan belakang ke kiam plastik hitam, contoh biasa ke plastik, tengok dalam Facebook hari ni banyak dah kiam plastik hitam dia jual. Tak ada dah plastik kuning, plastik putih, tak ada, plastik hitam je banyak dalam FB ni. Harga bulan puasa pun rasa menampung pun. Plastik hitam dia panggil. Itu adalah amanah kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita lakukan pun orang tak nampak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nampak. Okey. Puasa mengajar erti kesabaran dan peraturan. Macam mana kita bersabar di hari kita tak makan, kita tak minum. Allah Subhanahu wa ta'ala kita nak suruh kita bersabar. Itu tak boleh, ni tak boleh. Apa yang kita boleh, kita kalau lakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tak ada kerja, kita ambil Quran, kita baca Quran. Duduk saja-saja kat pejabat, tak ada kerja, ambil Quran, baca Quran. Buat tadarus diri. Tadarus bukan ramai tadarus, kita sendiri pun boleh tadarus orang. Tadarus tak semestinya berkumpul, okey tu banyak, tak ada. Tadarus orang pun tak ada. Tadarus kata kita 30 hari kumpul 30 juz sampai 30 hari kita patau sendiri. Tak ada masalah. Bukannya tadarus, okey lepas tarawih, okey kita buat tadarus. Bukan tu dia cara tadarus. Tadarus ni banyak cara. Ada sekarang jenis tadarus, okey guna WhatsApp ada untuk memudahkan. Sebab aspek Islam ini adalah agama yang mudah. Okey. Puasa menyebabkan perasaan kasih sayang dan persaudaraan di dalam jiwa manusia.
Perasaan kasih sayang. Kasih sayang contoh macam sedekah. Kita bersedekah. Kita bagi golongan miskin, golongan rakyat, kita keluar kata-kata yang sedekah. Itu benda yang wajib kita buat. Okey. Kita tengok sunat berpuasa iaitu makan sahur serta melambatkannya. Itu ada sunat. Bersahur ni kita melambatkan sahur. Itu ada sunat. Janganlah imam dah baca ni dekat 2 minit nak azan baru kita sahur. Tak ada. Maksudnya di sini setengah jam sebelum waktu masuk subuh ke syuruk ke atau adalah sunat. Bukannya bangun pukul 3 pagi ni makan. Mana melambatkan sahur adalah dekat-dekat je kan nak masuk waktu sahur. Itu yang dimaksudkan melambatkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa dan sunat berbuka dengan buah kurma atau benda-benda yang manis-manis yang saya cakap tadi. Allah bagi kelebihan, Allah bagi lagi kemudahan pada kita. Okey, takut lapar, okey, kita lambatlah makan, aku bagi sunat. Allah kata. Okey, lepas tu Allah bagi lagi kepada kita, faedah pada kita menyegerakan berbuka puasa. So, Allah bagi lagi kepada kita untuk mengajak kita, mendekatkan diri kita, melakukan. Allah menyuruh kita melakukan amal ibadah cara yang mudah. Dekat-dekat nampak lagi dah tempat penuh dah. Orang nak azan maghrib dah. Betul maghrib 6.30 lagi kat media. Kita dah kata okey, kita masukkan tu. Tapi bacalah doa dulu, Allahumma qadunna wa bi'anna wa ala bika afdana rahmatika ya Allah. Bukan yang masuk Allahu akbar mengaku tu. Baca doa dulu, makan tu. Itu adalah yang dimaksudkan dengan menyegerakan waktu berbuka puasa. Yang ketiga, menjamu orang-orang yang berbuka puasa. Menjamu maksudnya kita bagi makanan. Kadang-kadang tu kalau kat kampung dulu-dulu, okey, buat tahlil, ajak orang buka puasa. Sekarang pun dah tak ada, COVID ni lagi tak ada. Dengan cerita nak moreh pun tak ada dah sekarang. Tapi sebab kita insya-Allah moreh tu kita buat lah. Tapi dengan keadaan SOP sekarang ni dah hak dah banyak. Kita guna norma baru macam mana. Okey. Yang keempat, mandi junub dan nifas sebelum fajar ni adalah bagi orang yang perempuan. Dan orang lelaki pun macam tu lah juga. Kalau bersama dengan bini dia malam tu, sebelum masuk ni, belum kita bertahun, dah kira mandi wajib. Tak payah lepas sahur azan baru nak sembahyang, baru nak mandi wajib. Mana kita nak rutin nak lakukan amal ibadah macam kita sembahyang. Macam kita sembahyang, kita kena ambil wudu, kita kena mandi. Kena mandi wajib semua kali. Nak menyucikan diri kita, nak membersihkan diri kita. Sebab syaitan ni benar ni, syaitan ni adalah syaitan ni bulan puasa Allah dah ikat. Orang dah buruk dah syaitan ni, tapi ada juga syaitan yang gerak. Itu adalah di kita, keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Okey. Yang kelima, membanyakkan ibadah dan membuat kebaikan. Yang keenam, membaca Al-Quran. Macam kita cakap ni, walaupun tak pandai baca Quran, bacalah. Kita berzikir ke, kita apa ke. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketujuh, beriktiraf juga kekulahan kita akhir pada Ramadan. Ini adalah Qiyamul Lail. Contohnya Lailatul Qadar. Mengisi mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni 20 malam yang terakhir. Allah kata ada satu malam 1000 bulan. Kadang-kadang tunggu pukul 2 pagi, 3 pagi hujan dah. Ni Lailatul Qadar malam ni hujan, tengok hujan dah. Lailatul Qadar malam ni. Kalau Allah Subhanahu Taala bagi tahu kita, okey, contohnya okey, tahun 2021 10 hari bulan 5 mana Lailatul Qadar. Tak ada seorang pun kat jalan raya duduk tu tiada. Sebab itulah contoh je Nabi Allah suruh sembahyang as-solat tu kita tiada mengerjakan. Kita tak tahu sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu Allah terima dah sembahyang kita. Sebab tu Allah kata solat sembahyang. Kalau kita tahu dah, okey Allah terima dah ni, okey contohnya tak kami okey Allah terima dah sembahyang, besok kau tak sembahyang, tapi sembahyang besok dulu tak. Sebab tu dah Allah tak bagi tahu contoh, tak bagi tahu ke kiamat. Allah tak bagi tahu kiamat. Ada ulama kata kiamat berlaku pada hari Jumaat. Betul. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada bagi dari itu, tak ada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak berpendikaikan.
Sebab tu ada rukun iman yang tak percaya pada qada dan qadar. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena percaya. Allah bagi kita tetap, kita kena terima. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang tak boleh nak terima, tak percaya pada qada bunuh diri. Itulah kelemahan kita. Okey, kita tengok perkara yang makruh ketika berpuasa yang pertama sekali berpekam. Itu makruh. Yang kedua mengeluarkan darah, berkucuk. Berkucuk ada makruh, jangan berkucuk pula. Tak boleh. Kalau dah berkucuk lain macam dah jadi dah. Merasa makan. Test makan tu bila orang perempuan biasa benda macam ni. Dia nak jaga laki dia ni, dia test makanan dia sedap. Itu adalah makruh. Tak payah tawar-tawar lah laki nak marah-marah, lantak je lah. Itu adalah makruh. Bertuki ke depan gelincir matahari, bertuki pun ada makruh, dan mencium wangian adalah makruh. Okey. Bertuki ni adalah makruh. Contohnya kita ambil potong gigi je pun adalah makruh di siang hari. Sebab wangi yang kita tu, kalau ikutkan dalam hadis pun tak ambil terwangi sebab kasturi. Mulut kita berpuasa. Dia jangan pergi dibagang minum kita. Itulah yang kita kena melempang tu. Tapi dalam hadis mengatakan mulut kita ni bila kita berpuasa terima pakai kasturi. Masya-Allah. Jangan puasa pula pergi kat member ni orang tepung mampu dah. Itu tak boleh. Okey. Orang pula. Okey. Okey, ni adalah perkara yang makruh berpuasa. Okey. Yang keenam tadi mencium wangian tu, kalau boleh elakkanlah. Bulan-bulan puasa ni tak payahlah nak pakai wangi-wangi. Yang perempuan-perempuan ni dia tengok anggota-anggota, ya Allah Akbar. Bukan bulan puasa lalu tepi pun tak pun jatuh ke. Dengan wanginya dia tu. Tapi kalau bulan puasa dia makruh untuk memakai wangi-wangian. Patutlah IBK ke IBD dia tengok pegawai perempuan tengok wangian dia kita pun lain macam tu. Tengok macam ni. Tak pun jatuh kopiah tu. Tak lagi boleh jatuh kopiah. Jadi kita boleh elakkan pada bulan puasa. Okey, tentunya perkara yang membatalkan puasa iaitu macam saya cakap tadi, memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja ataupun terlupa. Terlupa ada ulama mengatakan dimaafkan. Kalau sengaja itu adalah batal puasa. Makan dan minum sepanjang hari batal puasa. Yang ini semua dah tahu, muntah dengan sengaja batal puasa. Kalau termuntah tak ada masalah, tak batal puasa. Kalau sengaja maka aku niat, contohlah aku puasa ni, aku bertahun ni aku makan banyak, pukul 7 dah muntah. Itu adalah sengaja. Dia dah tahu itu batal. Kalau tak sengaja, mana tiba-tiba muntah, itu tak membatalkan puasa. Yang keempat, bersetubuh atau keluar mani dengan sengaja, ni batal puasa. Yang perempuan tak payahlah mentang-mentang datang bulan nak ganti dengan laki, tak payah. Mana bersetubuh dan mengeluarkan mani dengan sengaja, ni adalah batal. Keluar darah haid dan nifas, bila hitam atau mabuk sepanjang hari, itu adalah batal. Yang ke-8, muntah. Batal itu bukan dekat batal lah. Macam Abang Jat lah. Abang Jat pun tak jumpa lagi dekat mana, tak tahu lah Abang Jat kat mana. Itu adalah Jat. Okey. Keuzuran yang mengharuskan berbuka puasa iaitu sama sekali musafir. Apa yang saya cakap tadi, dibolehkan buka puasa. Yang pertama sekali musafir, kepada pemandu-pemandu ni yang berjalan jauh, boleh berbuka puasa. Tapi kena potong. Kena potong balik. Yang kedua sakit. Yang ketiga mengandung atau ibu yang menyusahkan anak, diboleh diharamkan berbuka puasa. Yang keempat, orang tua yang betul-betul tak larat, kena buka puasa. Okey, keistimewaan bulan Ramadan yang kita nak tahu. Apakah yang Allah bagi pada keistimewaan bulan Ramadan? Bulan yang mulia berkat setiap doa akan dimakbul. Sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Taala, moga-moga rezeki ya Allah. Itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap malam bangun qiyamul lail pun ada masalah. Ada juga bangun qiyamul lail lain. Qiyamul lail lain.
Orang bini jauh ni lain. Orang bini dekat tu jauh. Mana bangun sejak pada yang mulai Al-Quran dibukukan, Al-Quran juga dibukukan pada bulan Ramadan. Iblis dipenjarakan, terdapat malam yang mulia itu malam Lailatul Qadar. Bersama-samalah kita mencari malam yang Lailatul Qadar, insya-Allah. Di malam kita akan buat qiyam mulai untuk kali juga. Kita cari malam kita buat qiyam mulai, insya-Allah. Insya-Allah kita rangkakan balik. Insya-Allah boleh juga kita buat qiyam mulai kali. Sebab kita cuba hidupkan balik tuan kita macam mana, insya-Allah. Okey. Dan solat tarawih dan zakat fitrah dan dilaksanakan. Solat tarawih sunat. Solat tarawih sunat ni sunat. Bukan wajib, sunat. Malam ada bahas di masjid malam masjid malam. Nak buat 20 lah, nak buat 21, nak buat 8 lah, nak buat 21. Tapi memanglah perintah daripada Sultan memang 21. Tapi kita kat sini kita buat 8. Kalau nak makan pada timpan. Kalau buat 21, rata-rata tinggal imam orang, tidak imam kita cabut lari lah. Imam tak tempat api 21. InsyaAllah kita buat 8. Okey, seterusnya kita tengok pada niat puasa. Lepas niat puasa Ramadan, nawaitu qaum awadin an ada ifardhi syahr Ramadan hadhihi sanatu lillahi ta'ala. Kalau tak boleh bahasa Jawi ke Arab, Melayu ke tak so. Melayu tak apa, niat dia tahajud aku puasa esok hari, kemudian kapan tu mana kalau ini pada Allah Taala. Niat bahasa Melayu tak apalah kalau tak boleh. Macam doa semayang juga. Nak jadi imam takut. Kenapa takut jadi imam? Takutnya baca doa takut. Doa Melayu tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah baca doa bahasa Melayu pun. Dia kata nak jadi imam, kenapa jadi imam? Doa tak mesti nak baca, tak kata. Dia ingat doa, dia ada doa bahasa Arab. Doa ni bahasa Melayu tak ada masalah. Kita pun kita ami kita tak tahu imam baca doa apa apa, mana apa tak tahu. Kita tak tahu. Kalau imam tu kata ya Allah, kata bahasa Arab contoh ya Allah aku nak kahwin dua. Ini ami makbul doa imam tu. Makbul. Betul tak ni? Makbul. Makbul pula ami imam tak tahu. Kita tak perlu baca. Kita bacalah doa bahasa Melayu tak apa. Dengan ada doa Arab. Tak kami baca doa tak kita tahu tak apa. Semua ami lah. Jadi doa ni kalau niat kita kata kalau kita tak tahu bahasa Melayu, bahasa Jawi, bahasa Arab, bahasa Melayu dah cukup. Yang penting nawaitu kita niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sekali kan. Okey, doa ketika berbuka puasa ni wajiblah buka Allahumma ba'da wa bismillah ya tak mampu bismillah apa. Biasa kan kalau kita tengok Allahumma laqad wa bika amna wa ala rizqika aqbalna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa kata. Ni saya belajar atas kita ingatkan balik tu. Yang kita ingatkan balik yang mana yang wajib kita tahu apa sebenarnya puasa tu macam mana. Doa tu macam mana. Apa yang kita boleh buat bulan puasa. Sama-sama kita mencari malam Lailatul Qadar insya-Allah. Okey, ada apa masalah sebab kita saya jawabkan tadi kita akan buat tadi sekejap. Okey, Nak tanya soalan. Okey. Macam suntik vaksin pada bulan puasa, batal ke tak batal? Okey. Vaksin ni dia makruh tak ni? Dia sebab tak batal puasa? Tak batal. Dia tak batal puasa. Tak memudaratkan. Okey, kalau kita suntik vaksin, lepas tu kita nak pakai ubat demam. Okey, yang tu yang saya cakap tadi benda yang boleh membuka makruh ketika berbuka puasa sakit yang ada. Kita vaksin tadi menjadi empat untuk pada diri kita dulu. Itu kita boleh buka puasa. Tapi dengan syarat kita kena follow tadi. Kita tahu. Tapi kalau vaksin kita cucuk vaksin, kalau kita boleh tahan diri kita lagi, kita puasa teruskan. Kalau betul-betul benda ni kita cucuk vaksin tak tahan, kita ni kena tahu untuk berbuka puasa. Tapi dengan syarat kena follow tadi. Itu. Faham? Okey, ada apa perkara ni? Kalau tak ada kita tanya soalan. Sebab ni kita ada ringkas dia kita lihat atas dia. Semua yang kita tahu di amal Ramadan ni macam mana, apa yang ditentukan dengan Ramadan pengajian puasa. Saya dah jelaskan puasa semua dah tahu dah semua sekali. Tak ada yang tak tahu, semua tahu. Yang tak tahu apakah yang dimasukkan puasa tu je. Mengapa yang benda yang membatalkan, kita ulangkan balik. Jadi benda-benda macam ni kita akan ingatkan balik. Kita sentiasa puasa sunat.
Bila kita sentiasa puasa, kita akan ingat apa hukum puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Allah. Okey, ada tak ada lagi? Kalau tak ada, saya tanggung sebab kita akan buat hati untuk Allah saja Nabi. Saya juga kepada mana dia. Kita minta kita ambil masa untuk kita tahniahkan untuk saja Nabi. Boleh? Ada masalah lagi? Okey. Kalau tak ada, kalau nak tanya soalan, kita boleh WhatsApp pada saya, insya-Allah. InsyaAllah kita bertanya. Kalau ramai apa soalan, tapi ada yang malu nak tanya. Mungkin kata ini hati aku ni dah tua, tak tahu mungkin. Tapi personal lah, PM personal lah saya. InsyaAllah. Jangan sampai tengah malam baru nak PM personal. Tak ada. Boleh, insyaAllah saya akan jawab, insyaAllah. Okey, baiklah. Kalau tak ada soalan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan kita sendiri. Saya sudahi dengan tafsir kepada surah Quran dan surah Quran. Subhanallah walhamdulillah syukur billah wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.